apa nama ni, bacaan. Jadi untuk bacaan peribadilah, rujukan peribadi setiap pelajar-pelajar daurah hadis kita, di antara buku-buku yang perlu, kitab-kitab yang perlu ada pada setiap pelajar dan juga guru. Sebab tadilah kita nak faham beberapa perkara yang kebanyakan orang tak faham tu kerana tidak ada benda-benda ni lah dalam sistem pengajian dia tu. Jadi apabila ada kitab-kitab ni, kita faham dengan hadis itu dengan menyeluruh, dengan sempurna, dengan cara yang paling baik. Jadi ada beberapa kitab yang perlu disediakan. Yang pertama, kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis, karangan Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin Ibnu Hamzah. Ibnu Hamzah. Jadi ini kitab ini berkenaan dengan asbabul wurud. Kalau dalam tafsir dia ada asbabun nuzul, dalam hadis dia ada asbabul wurud. Kita kena tahu Nabi SAW cakap begitu, kata begitu, apa latar belakang dia, apa yang mendorong dia buat begitu. Kadang-kadang ada latar belakang dia, ada sebab-sebab tertentu, yang mana kalau kita tidak tahu sebab itu, kita jadi larilah daripada maksud sebenarnya. Kitab ini terdiri daripada 3 jilid dan perlu dicarilah. Yang kedua, Rusukhul Ahbar fi Mansukhil Akhbar. Rusukhul Ahbar fi Mansukhil Akhbar, karangan Al-Ju'buri. Dia ni menceritakan tentang hadis-hadis yang sudah dimansukhkan. Walaupun hadis itu sahih tapi sudah mansukh, kita tak boleh pakai. Jadi dan dia cerita pula hadis mana yang memansukhkan hadis itu. Lepas tu kita perlu tahu pula banyak lagi dalam kitab ini yang tidak disebut. InsyaAllah dalam pengajian kita akan datang, dari semasa ke semasa kita akan sebut hadis ini mansukh, dimasukkan oleh hadis ini. Hadis ini ikhtilaf ulama tentang mansukhnya. Setengah ulama kata mansukh, tapi setengah ulama kata tidak mansukh. Dalam kitab ni tidak banyak dicerita. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan cerita. Yang ketiga, kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Ta'wil Mukhtalifil Hadis, karangan Ibnu Qutaibah. Daripada ni kita tahu hadis-hadis ni makna dia apa. Kadang-kadang nampak bercanggah hadis ini dengan hadis ni. Jadi untuk menyelesaikan percanggahan zahir itu, kita perlu ada kitab ini. Begitu juga Mushkilul Hadis wa Bayanuhu, karangan Ibnu Furak. Ibnu Furak. Hadis ini juga lebih kurang hadis Ta'wil Mukhtalifil Hadis tadi, cuma dia lebih detail lagi, kerana dia bukan sahaja berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan hak biasa, tapi berkait dengan akidah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana yang nampak keliru berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia jelaskan dalam kitab ni. Yang kelima, At-Ta'arud wa Tarjih. Kadang-kadang kita akan dalam masa kita mengaji hadis ni, kita akan berjumpa banyak hadis-hadis yang saling bertentangan. Hadis ni nampak begini, hadis ni nampak begini. Jadi bagaimana kita nak kompromikan hadis itu? Kita nak kompromi, kita nak pakai kedua. Boleh jadi yang dimaksudkan dalam hadis ni begini untuk masa ni, yang begini untuk masa ni. Jadi boleh pakai belakang, boleh pakai belakang. Misalnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia mengatakan untuk lelaki dakap qiyam ni di bawah pusat, dia kata. Tetapi dalam hadis ada datang ni untuk orang perempuan, kata dia. Jadi dia cuba kompromikan untuk orang perempuan, lalu letak atas dada. Begitu juga banyak lagi hadis-hadis yang lain. Hak ni dalam keadaan ni, hak ni dalam keadaan ni. Jadi boleh pakai kedua. Atau hak ni pada ketika dulu, hak ni kemudian. Tidak mansukh, tapi dia terikat dengan keadaan. Ataupun kalau hadis itu nampak bertentangan dan tidak boleh dikompromikan, kita nak tarjih hak mana? Kita nak utamakan hadis mana di antara dua? Dalam kitab ni kita boleh dapat perkara itu, perbincangan tentang itu. Yang keenam, Al-Jarh wa Ta'dil. Kita kena tahu juga perawi mana yang diterima oleh ulama, perawi mana tidak diterima oleh ulama. Dan kalau perawi itu tidak diterima oleh ulama, apa sebab? Apa sebab tidak diterima oleh ulama? Dan siapa imam-imam jarh dan ta'dil itu? Bagaimana kaedah yang dia pakai? Adakah sama kaedah yang dipakai oleh setiap ahli ataupun ulama jarh dan ta'dil itu? Itu perlu kita kena tahu. Kalau orang ni dia mutasahil, orang ni dia mutasyaddid, jadi kita nak pakai hak mana?
Jadi hak tu perlu kepada kitab Al-Jarh wa Ta'dil ini. Dan hak ni anak harap kita boleh bincanglah sama-sama pelajar itu, bincang, bukan sekadar baca sendiri hak ni. Hak lain tu tak apa baca sendiri, hak ni kena bincang supaya lebih masuk lagi, boleh rujuk lagi kepada kitab-kitab yang lain selain daripada kitab yang dicadangkan ini, iaitu yang ditulis oleh Abu Lubabah Husain. Yang ketujuh, Taqribut Tahzib. Taqribut Tahzib atau Mizanul I'tidal atau lain-lain lah. Sekurang-kurangnya kita nak kitab tahzib, Taqribut Tahzib. Taqribut Tahzib ini mana kitab yang menceritakan tentang perawi-perawi, kitab rijal lah. Kitab rijal. Jadi Taqribut Tahzib dia mengumpulkan perawi-perawi kebanyakannya yang daif. Begitu juga Mizanul I'tidal, boleh dikatakan keseluruhannya yang daif. Tapi kalau kitab Tahzibut Tahzib karangan Ibnu Hajar juga, dia mengumpulkan perawi-perawi dalam Sunan Sittah dan juga dalam Muwatta Imam Malik, tak kira hak dhaif ke ataupun hak molek, hak siqah, ada berlaku dalam itu. Jadi sekurang-kurangnya kena ada Taqribut Tahzib ini. Atau kalau untuk mengetahui perawi-perawi yang dhaif, perawi-perawi yang bermasalah itu, kita kena ada kitab Mizanul I'tidal. Mizanul I'tidal. Yang ke-8, Laqtul La'ali'il Mutanathirah fil Ahadithil Mutawatirah. Kitab ini pun kena ada, ditulis oleh Al-Murtada Az-Zabidi. Murtada Az-Zabidi. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Kita kena tahu dalam pengajian hadis ini, hadis mutawatir ni ada berapa? Ada khilaf ke tidak? Macam mana kita nak tahu hadis mutawatir itu? Dan apa kedudukan hadis mutawatir itu dalam syariat, dalam menentukan hukum dan sebagainya. Jadi kita kena tahu. Tak bolehlah, tak patutlah mana kita habis daurah hadis, lepas tu kita tidak tahu hadis mutawatir. Tak boleh nak beza hadis mutawatir dengan tidak mutawatir itu. Yang ke-9 ialah Silsilatul Ahadithil Mawdu'ah wa Dha'ifah. Ini karangan Nasiruddin Al-Albani. Jadi bagi anda dalam banyak-banyak kitab hadis maudhu' ni yang lebih detail dan lebih lengkap, kita dapat belajar banyak daripada dia tu. Serentak selalu, selain daripada kita tahu hadis maudhu' tu, kita tahu juga macam mana dari segi penilaian perawi-perawi dia. Anda rasa ni kitab yang paling baik, walaupun dia agak besar, 4 jilid. Ada lagi yang lain-lain, Tazkiratul Mawdu'at ataupun Al-Mawdu'at Ibn Al-Jawzi, Al-La'ali'ul Masnu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah karangan Suyuti dan lain-lain. Banyak lagi lain-lain, tapi dalam banyak-banyak Tuhan ni yang dicadangkan, kita cadangkan. Ini juga kalau boleh pelajar-pelajar itu bincang, sebab banyak faedah di dalam ni. Masuk dah lain-lain itu dalam ni, bincang juga, buat muzakarah ni. Yang ke-10, Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Ini pun boleh juga kalau ada, untuk kita nak tahu usul dirayah ke apa tu, dalam tu ada dengan contoh-contoh dia hadis yang maudhu' ila ke mana, yang ringkas. Jadi sekurang-kurangnya kena ada Al-Manarul Munif itu. Al-Manarul Munif kecil saja kitabnya, tetapi yang lebih moleknya ada Silsilatul Ahadith Al-Mawdu'ah wa Dha'ifah itu. Jadi itulah beberapa kitab yang dicadangkan sebagai kitab rujukan peribadi, dan sebuah dua kitab perlu dibincang, dimuzakarah untuk mendapat kejayaan atau pencapaian yang maksimum lah, kita kata, dalam sistem pengajian kita ni. Jadi anak saya sekadar itulah. Wallahu a'lam.